berapa kali jatuh bangun, tak ada pun ahli dan pemimpin PKR dan PR desak undang. Betul Saudara Amir Mokhtar, saya setuju. Berapa kali Parti Keadilan ruyup di Melaka, ruyup di Johor. Pilihan raya umum pun pernah sekali dulu tu, saya Kak Wan seorang aja menang. Tak ada pula dia orang suruh berhenti. Kenapa kita ni nak tunjuk pasal kepala sangat? Ni saya dengar pula ada pimpinan parti-parti dalam gabungan Barisan Nasional. Saya tak mau sebutlah parti apa pun, nanti saya seolah-olah saya ni bersikap presis. Saya kata, kalau kamu nak menyalahkan orang, lihat apakah parti kamu menang. Malahan ada juga presiden parti gabungan juga kalah. Nak suruh orang berhenti, kamu macam mana? Nak suruh, macam Dr. Mahathir. Oh, Zahid ni mesti bermarah berhenti. Kamu berhentilah, kamu kalah teruk di Langkawi. Hilang orang pertaruhan. Jadi jangan dan saya nak harapkan supaya ahli-ahli parti yang bukan ahli UMNO, tambah-tambah lagi daripada Parti Bersatu PBM, daripada PAS, jangan campurlah hal rumah tangga orang. Jaga rumah tangga anda. Sabar, jangan ingat UMNO takkan bangkit. InsyaAllah kita akan bangkit. Saya yakin. Jadi saya harap Datuk Seri Zahid Hamidi jangan terperangkap dengan acuan politik mereka yang sebegitu. Saya nampaklah bahawa penyatuan antara Datuk Seri Zahid dengan Tok Mat Hassan, dengan naik presiden, okey. Ada juga naik presiden UMNO yang kalah. Datuk Seri Mahathir Khalid kalah. Tak ada pula kita nak suruh dia berhenti. Terus kalah perjuangan ini. Kalah menang adat pertandingan. Saudara Muhyiddin Yassin gagal jadi Perdana Menteri selama 17 bulan. Parti dia pun kalah juga. Dapat 73 kursi. Bukan kemenangan. Sebenarnya pilihan raya lepas, semua parti kalah. Kalau nak dianggap ditolak oleh rakyat, semua parti ditolak oleh rakyat. Tak dapat tubuh kerajaan, tak ada yang dominan. Tetapi dalam kekalahan ini saya menekankan kita menghormati prinsip demokrasi. Yang mana yang menang mestilah diangkat. Sekarang ini yang atas sekali adalah Pakatan Harapan. Maka wajarnya lah kita menyantuni dan beri peluang pada Pakatan Harapan memimpin. Jangan pula kita nak jatuhkan beliau. Dalam demokrasi ada kalah ada menang. Kalau kamu nak menang saja, jangan masuk bertanding dalam pilihan raya. Tak payah. Duduk diam-diam di rumah, aku Perdana Menteri, menang. Dan saya lihat sekarang ni saya cakap terus terang saya. Daripada 10 orang yang nama-nama begitu, saya nampak ada calon-calon kluster mahkamah. Tunggu. Sebab itu saya katakan, kalau anda memikat, rasalah sendiri. Saya heranlah saudara. Banyak yang menandatangani perjanjian kononnya membelakangkan presiden. Terus buat akuan bersumpah sokong Parti Perikatan Nasional membentuk kerajaan tanpa memikirkan proses demokrasi. Baru masuk gelanggang, baru dipilih sebagai wakil rakyat, dah tak tahu macam mana anda sebagai wakil rakyat yang dipilih melaksanakan prinsip demokrasi. Kalau ini keadaannya nanti bila bersidang di parlimen nanti, saya tak haraplah orang macam ni boleh membela rakyat. Dia akan membela untuk kepentingan diri. Mungkin dia dijanjikan. Saya dipahamkan ada kartel-kartel yang menjanjikan impian. Mak kata Lokman Adam malam tadi, dia kata adalah durian akan turun. Jadi jangan lupa ambil durian nanti disambung oleh orang, kata Datuk Lokman Adam malam tadi. Artinya ada romimah yang disediakan. Saya nak harapkan pada anda yang baru dilantik sebagai ahli parlimen atau belum angkat sumpah lagi, belum lagi anda menjadi ahli parlimen, jangan menghampiri diri anda dengan rasuah politik. Kalau awal lagi dah mula mendekati dengan rasuah politik, bagaimana kalau anda berada dalam kabinet nanti? Anda juga akan menjadi calon-calon pemimpin yang korup. Orang inilah yang dibenci oleh rakyat. Ini yang saya katakan saban malam, kita tidak mahu lagi melihat hadirnya pemimpin yang korup. Berhenti, dah sudah. Kita tutup buku. Simpan. Masuk dalam zoo. Satu ketika dulu, tahun 2018 sehingga 2022, 1, 2, 3, 4 pemimpin ni semua telah pun ditolak oleh rakyat. Tutup buku. Masuk dalam zoo. Sudahlah. Jadikan ini sebagai peristiwa hitam yang kita alami. Dan berjanjilah untuk kita memperbaiki.
kehadiran anda sebagai wakil rakyat kali ini, pertama sekali jangan lupa berjuang untuk rakyat. Rakyat dahagakan sentuhan anda. Rakyat sekarang ni tengah menderita. Perlu saya ingatkan, tadi saya sempat juga pergi ke pasar. Harga masih lagi melambung. Pergi pasar raya semalam, orang rumah pesan pergi cari telur. Bila saya kata telur tak ada, dia senyum kat saya. Jangan ketawa kat saya. Saya kata telur dekat pasar raya tak ada. Begitulah keadaannya kehidupan rakyat. Benda yang paling murah untuk dimakan, untuk dijamah oleh rakyat saban hari, juga sukar didapati. Ini perlu ditangani. Harga barang-barang masih lagi tidak ada nampak surutnya. Kita bukanlah tuntut macam mana kata Ustaz Anwar Ibrahim, hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun. Itu bagi saya itu retorika politik. Sebab itu kata yang sudah-sudah. Hari ini kita tunggu besok apa yang akan dibincangkan oleh Majlis Gajah-Gajah Melayu berhubung dengan kedudukan menubuhkan sebuah kerajaan perpaduan. Tak ada parti yang dominan. Jadi perlu ditubuhkan sebuah kerajaan perpaduan. Ini tuntut pula ada setengah pihak kata mesti ada pilihan raya. Berapa kali pilihan raya nak diadakan? Tahu tak saudara? Setiap kali kita mengadakan pilihan raya, berbilion wang dibazirkan. Alangkah baiknya wang itu disantuni untuk rakyat. Sebab itu saya melihat sekarang ni mereka yang mengkhianati, lebih awal saya anggap mereka khianat pada parti. Bila tunduk ada SD hantar pada istana sokong, kononnya sokong Tan Sri Muhyiddin, saya kata mereka mengkhianati aspek asas demokrasi. Saya tak akan marah kalau mereka mengatakan mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim atas prinsip demokrasi. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin parti yang menang besar. Ini kena terima saya. Sebab itu saya berkeyakinan, walaupun istana belum mengeluarkan kenyataan, saya berkeyakinan seharusnya lah, kalau mengikut demokrasinya, kalau ditubuh kerajaan perpaduan, maka tidak lain Datuk Seri Anwar Ibrahim lah akan jadi Perdana Menteri. Terimalah, ini pilihan rakyat. Ini sistem demokrasi. Berilah dia peluang pula. Kalau selama ini kita boleh bagi peluang Tan Sri Muhyiddin, sebelum tu beri peluang pada Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, walaupun kali kedua Tan Sri Muhyiddin, walaupun rakyat terkurunglah, susah macam mana pun, tak apalah. Paling tidak pun kita katakan dia pernah berjasa lah. Tak apalah saudara, kita berlapang dada. Begitu juga dengan Datuk Ismail Sabri, pernah jadi Perdana Menteri. Okeylah, rekod dalam perkhidmatan negara kita ini, Perdana Menteri negara ini pernah dipimpin oleh mereka ini. Dan kalau sampai waktunya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, jangan pula awal-awal lagi kita balon dia. Tunggu dengar apa yang akan dilakukan, apa yang akan disantunkan, ekonomi kita macam mana. Ini perlu dilakukan. Saya bukan nak membodek, tidak. Dulu saya dah bercakap sebelum saya pilihan raya ini diadakan, saya dah mengatakan besar kemungkinan akan ada jajaran baru seandainya UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk membentuk kerajaan. Sila semak balik. Tapi waktu itu orang kata saya ni berangan-angan. Saya katakan bahawa, pernah saya katakan dahulu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah diibaratkan harimau yang terkurung di balik jeriji besi. Berwaspada, bila beliau dibebaskan, tentulah harimau ini akan mengaum dengan lebih garang lagi. Banyak orang mengatakan saya bodek Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan membodek, saya menceritakan fakta. Sebab dia adalah seorang yang berjuang, yang terkurung di penjara. Bila dibebaskan, tentulah dia akan meneruskan perjuangannya. Tak bersetuju pula pandangan saya. Saya katakan UMNO harus berwaspada. Tak percaya juga. Cuma kalau nak mengatakan ikut hati tak suka, cuma saya tak suka bila mereka menuduh bahawa pimpinan UMNO ni korup lah, mak sakau dah. Sekarang ni over dah. Isu retorika politik, tuduh-menuduh, sepatutnya ceasefire. Kita harus berhenti. Tak payah lagi lah kita ni. Sebab sekarang ni saya difahamkan. Ini nak beritahu saya. Sumber yang boleh dipercayai. Ini hari ni saya, hari Rabu, tanggal 23 bulan November. Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya telah pun memperoleh cukup bilangan untuk membolehkan beliau membentuk kerajaan. Saya dipahamkan. Belum ada pengesahan. Ini cerita sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jumlah sokongannya saya dipahamkan berjumlah 133 orang.
Adalah kerajaan daripada Pakatan Harapan, dia ada 82 ahli parlimen. Daripada Barisan Nasional, saudara, kalau mereka tak setuju pun, mungkin ada sekitar dalam 20 ke 26 orang. Mungkin 4-5 orang tu lebih rela dipecat daripada menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tindakan bagi saya yang tidak baik. Nak tunjuk kamu nak jantan masa pilihan raya. Sekarang ni rakyat dah buat keputusan. Terimalah keputusan rakyat. Jangan sesekali kita menafikan kehendak rakyat. Ini tidak. Kita berjuang demi rakyat. Rakyat dah buat keputusan. Tak boleh. Keputusan tak boleh. Batal. Mana boleh begitu? Adakah pilihan raya sekali lagi? Sampai bila? Kalau besok buat pilihan raya, sama juga keputusannya. Salahkan orang. Kemudian ada pula menyalahkan. Inilah sebabnya anak muda. Jangan salahkan anak muda. Mereka menterjemahkan kehendak hasrat hati mereka. Anak muda juga merasakan mereka mahu. Saya bersyukur, saya melihat bahawa kumpulan anak muda ramai yang sudah pun mengambil bahagian sepanjang pilihan raya yang lalu. Jadi mereka juga mahu terlibat dalam politik. Alhamdulillah. Dan saya harapkan agar pimpinan yang akan dibentuk, saya nampak kalau dengan jumlah 133 itu nanti, Datuk Seri Anwar Ibrahim harus memberi perhatian yang besar kepada untung nasib anak muda. Selalu saya katakan, pimpinan negara harus melihat generasi. Jangan izinkan lagi suasana bagaimana ramainya hilang pekerjaan, yang tak ada pekerjaan, yang terpaksa. Mereka terpaksa yang keluar daripada pusat pengajian tinggi. Kelayakan insinyurnya, accountannya, bawa motor, saudara. Ada pilot, juruterbang, terpaksa jadi pemandu Grab. Dan harus diperjuangkan tentang untung nasib mereka. Pemandu Grab, pemandu pengantar makanan, tak apa benda macam 2-3 company ni perlu diperjuangkan, disantuni mereka. Anak muda menuntut perjuangan yang suci murni daripada pimpinan. Mereka tak minta lebih. Saya yakin anak muda yang ada hari ini, mereka bukanlah generasi peminta sedekah. Mereka tidak mahu meminta-minta. Mereka berusaha sendiri. Sanggup. Saya bangga, saudara. Walaupun memanglah kadang-kadang tu adalah nampak ni mak-mak motor ni, saudara, mak-mak rempit ada juga. Tapi bertambah berkurangan. Mereka reda membawa motor, berhujan, berpanas, cari rezeki yang halal. Saudara, dah berkurangan lagi mak-mak pit ni. Cuma jangan bagi mereka minum air ketum saja nanti. Dia tergolek berjalan, saudara. Tapi saya lihat, anak-anak muda kita ni mereka mau berusaha untuk memperbaiki ekonomi mereka. Seharusnya pimpinan meletakkan prioriti supaya mencari jalan agar ekonomi anak-anak muda ini dapat digembeling dengan baik. Saya tidak akan berhenti untuk bercakap soal ini, saudara. Saya tak akan berhenti untuk mempersoalkan pimpinan, calon-calon menteri belia dan sukan nanti. Kalau sekadar buat dasar yang tidak menguntungkan anak muda, tunggu, kita akan balun. Saya juga akan memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Rakyat menanti sentuhan anda. Jadi saya dengar bila dengan 133 ini, sudah hampir pasti. Itu pun terpulang pada persetujuan Majlis Gaja-Gaja. Jangan kita lupa. Gaja-Gaja bersetuju, maka saya rasa mungkin kalau bersetuju besok, bila dikeluarkan kenyataan, hari Jumaat, maka mengangkat sumpahlah. Saudara, anak muda dididik untuk mengenal madu dan racun. Benar, siapa yang cakap ni? Saudara Rosli Rahim. Anak muda hari ini sudah kenal antara madu dan racun. Mereka tahu siapa yang menjaja janji sebelum mimpi. Mereka dah kenal. Sebab itu mereka buat keputusan. Yang saya rasa kadang-kadang keputusan mereka lah tepat. Jangan marah. Saya dah bercakap berkali-kali. Kalau anda tidak menyantuni anak muda, anda tidak menyantuni rakyat, tunggulah rakyat akan menghukum anda. Jadi kepada wakil-wakil rakyat yang baru dilantik, letakkan iltizam di jiwa anda, di hati anda. Prioriti hendaklah untuk rakyat, saudara. Jadi sekarang ni banyak lah orang bertanya kenapa Tan Sri Muhyiddin tolak mentah-mentah saranan daripada Tuan Agong. Bagi saya itu, bagi saya sejarah lah. Tak payahlah kita nak petikaikan tindakan beliau. Ya, mungkin orang kecewa dan sebagainya. Tak perlu. Kita harus move forward yang ke depan. Begitu juga ahli-ahli parti UMNO sekarang ni jangan menangisi dan terus menangis. Jangan. Rakyat dah mengajar kita. Sedar diri. Rakyat sudah menolak kita. Silapnya ke siapa? Bukan saya katakan, bukan silap ahli-ahli di akar umbi.
Bukan ahli-ahli UMNO akan umbi yang membuatkan rakyat bosan dengan pemimpin UMNO. Yang membuatkan rakyat bosan melihat percakaran politik di kalangan pimpinan tertinggi UMNO. Bercakap soal jawatan, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri, jatuh kau ini. Sedangkan kehidupan rakyat tidak disantuni. Ekonomi terus mengelongsor. Ini yang membuatkan mereka bosan. Jadi bila sahaja dinyalakan api kebencian pada Parti UMNO Barisan Nasional ini, mudah disambar oleh rakyat. Sebab itu sekarang ni bukan lagi masanya untuk kita berretorika. Bukan masanya untuk kita saling tunding-menunding jari saudara. Saya melihat sehingga saat ini pasaran saham masih lagi dalam keadaan yang saya katakan limbo, yang tidak bermaya. Tapi saya yakin besar kemungkinan kalau tetap nanti siapa yang membentuk kerajaan, siapa je Perdana Menteri, saya yakin maka tentulah pasaran akan melonjak semula. Ini kerana kalau kita benar-benar, bagi saya lah, seandainya besok ada keputusan Parti Pakatan Harapan diberi kesempatan untuk memerintah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasaran akan naik. Kerana pelabur-pelabur luar merasakan bahawa kerajaan hari ini, rakyat Malaysia hari ini, pimpinan hari ini menghormati sistem demokrasi. Jadi mereka ada keyakinan semula. Jangan kalau kita merasakan demokrasi yang songsang. Lambai bagaimanapun pemimpin-pemimpin pelabur-pelabur dari luar, orang tak nak datang. Jangan kita bercakaran, jangan kita lakukan langkah pengkhianatan, lompat-melompat. Alhamdulillah, kali ini tak boleh nak lompat dah. Katak-katak dah tak ada, dah terikat. Mungkin ada yang 10 orang tu calon-calon katak. Adanya katil-katil yang sedang menjaja untuk dijadikan katak. Tapi mereka terikat dengan perjanjian dan juga akta. Tidak boleh melompat. Dan kita akan mendapat sebuah kerajaan yang stabil. Ini yang diperjuangkan oleh UMNO. Kita mahukan wujudnya sebuah kerajaan yang stabil supaya ekonomi kita dapat disemarakkan. Mantap. Dan kalau ekonomi mantap, rakyatlah yang bahagia. Soal untuk bertanding pilihan raya akan datang, itu lagi 4 tahun fikirkan. Bukan sekarang. Sekarang ini masa untuk mengembeling tenaga. Mereka yang bernama pemimpin perlu sedar tanggungjawab kena bertambah besar. Kerana negara kita selama 4 tahun dalam suasana ekonomi yang cukup teruk. Peristiwa kita terkurung, yang bunuh diri berapa ramai, Alung memburu mereka. Sekarang ni takkanlah nak pergi jumpa menteri, tolong bayar saya punya hutang. Tak. Sila usahakan supaya mereka mendapat mencari pendapatan, penambahan mereka. Ini bukan senang saudara. Bukan senang untuk memperbetulkan ekonomi saya. Dan sekarang ini saya dapat juga kiriman. Katanya jangan salahkan orang selagi pemimpin kita ni tidak setia kepada institusi presiden. Ini benar. Jangan kita salahkan rakyat kerana tidak mengundi UMNO Barisan Nasional. Salahkan diri sendiri. Salahkan pimpinan yang pernah diberi kesempatan berada di anjung kuasa. Anda leka, lalai, lain tak ada, mengisi tembuluk diri sendiri saja, tidak mementingkan soal rakyat, akhirnya anda dihukum. Saya mengharapkan hari ini pemimpin kita pun masih ada yang tunjuk perangai buruk. Masih ada lagi pemimpin UMNO yang diberi kesempatan oleh rakyat. Jadi wakil rakyat ada juga buat buruk perangai. Lain tak ada memikirkan aku nak jadi calon menteri. Kalau aku sokong dia ni, dia jadi Perdana Menteri, maka aku juga jadi menteri. Berhentilah untuk kamu berfikiran bahawa kamu akan jadi orang penting. Rezeki daripada Allah tidak pernah salah alamat. Yakinlah saudara, segala-galanya ketentuan ilahi. Jangan sampai nanti hendak sangat jadi menteri, lepas angkat sumpah, jalan 3-4 langkah, rebah. Jangan. Banyak juga peristiwa kita alami. Dan jangan sekali-kali mendahului kerja Allah. Rezeki daripada Allah SWT tidak pernah salah alamat. Saudara Saudara KJ tempah kekalan sendiri bila asyik debik dada menyalahkan ayah parti sendiri. Itu nasiblah. Saya rasa beliau perlu dibawa dalam jawatankuasa disiplin. Perlu diambil tindakan. Orang yang perlu diambil tindakan ada 4-5 orang yang menjaja, mencerca pemimpin, mencerca parti. Kalaulah Khairi Jamaluddin tidak dalam kempen-kempennya yang tular dalam media sosial, memaki Hamon, kata parti UMNO ni dah rosak apa semua tu, mungkin
Adalah juga keyakinan rakyat. Ini tidak. Kita sendiri mengatakan rumah kita tak elok. Kita sendiri mengatakan, bapa aku tu selalu pergi mendatangi pelacur. Bapa aku ini pencuri. Bapa aku penyamun. Rumah aku dah rosak. Siapa nak percaya pada kita? Tapi sepatutnya kitalah mencuci segala sawang-sawang yang ada di rumah. Kalau orang kata rumah kamu tak elok, di mana letak tak elok? Kalau rumput-rumput rampai yang banyak, kita potong. Sepatutnya begitu. Tapi kalau kamu mencerca rumah sendiri, bagi saya kamu tidak layak untuk tinggal di rumah itu. Kalau kamu mencerca bapa kamu sendiri, kamu ini anak derhaka. Ini mudah bagi saya. Kalau kita pula buat laporan polis, presiden gitu, presiden begini, tunggulah. Malah yang buat laporan tu pun dia pun dah disingkirkan daripada UMNO. Memanglah saya dengar juga adanya beberapa media sosial mencerca pimpinan UMNO. Mereka telah pun dipecat daripada UMNO. Tentulah mereka marah, benci. Apa yang kita nak percaya sangat? Apa yang mereka lontarkan adalah salutan. Dalam hatinya rasa benci. Rasa benci memanglah dia akan cakap macam-macam, kerana mereka gagal mengawal hati. Kalau hatinya bersih, tak apalah aku dah dipecat, aku berusaha lah. Macam Datuk Lokman dah kena pecat pun boleh minta semula masuk menjadi UMNO, tak ada masalah. Pintu rumah UMNO sentiasa terbuka untuk mereka untuk kembali menyertai parti ini dalam menangani lestari perjuangan bangsa. Ini paling penting. Tapi kalau kamu dengan hati yang hasad, benci, maki lagi, bertambah jauh lah kamu. Saya nak cakap terus terang, kalau kamu bercita-cita nak bertanding jawatan presiden parti lah, dengan cara yang kamu lakukan saat ini, saya kata jauh panggang dari api. Sekarang ini memanglah orang suka dengar. Tapi setelah pembentukan kerajaan, apabila adanya santunan daripada calon Perdana Menteri terhadap parti UMNO, besar kemungkinan ada pula nampak ghamimah, segala apa cacian itu akan hilang. Saudara, jadi untuk itu saudara bertenang, tunggu apa keputusan Majlis Raja-Raja besok. Tidur lena-lena saudara, jangan fikir banyak-banyak, jaga kesihatan diri, dan paling penting besok bekerjalah dengan baik untuk negara kita, untuk keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok.